Ada paradoksnya, ada paradoksnya. Misalnya kita lihat Pakatan Pembangkang sendiri, ya. Pakatan Pembangkang tiga parti utamanya lah dulu Barisan Alternatif, sekarang ni Pakatan Rakyat, ya. Di celah-celah itu adalah misalnya mereka menuntut kebebasan, ya, kerana dia dianggap ditindas oleh UMNO dan Barisan Nasional. Mereka juga menuntut supaya misalnya akta ISA dihapuskan. Tapi ada juga waktu-waktu tertentu mereka menuntut akta yang sama dikenakan pada orang lain. Misalnya kepada orang-orang yang berbeza pandangan dan mazhab daripada mereka. Misalnya dulu ada isu tahunnya timbul Islam liberal. Ada pemimpin PAS menyerukan mereka ini dikenakan di bawah ISA. Misalnya sekarang dalam tempoh yang terdekat perdebatan tentang tanda putra. Ya, kerajaan negeri Pulau Pinang melarang ataupun menggesa pemilik-pemilik panggung supaya tidak menyiarkannya. Jadi ini saya rasa kontraproduktif. Sebagaimana saya sebut awal tadi, satu gerakan politik itu, gerakan perubahan politik tidak bergerak lurus, akan ada penyimpangannya. Jadi bagi saya, apa saja elemen dalam masyarakat kita, baik di pihak pembangkang, di pihak NGO, di kalangan masyarakat ataupun di pihak kerajaan, selagi mereka tidak membuka ruang kebebasan, ruang demokrasi dengan lebih baik, saya rasa selagi itulah reformasi kita tak capai. Hasrat orang ramai yang ingin melihat perubahan politik tak ada makna. Betul, mereka dah menyokong daripada berpindah sokongan misalnya daripada BN UMNO kepada Pakatan Rakyat. Tapi adakah Pakatan Rakyat memenuhi tuntutan itu? Dan kita tahu kebebasan ini bukan kita menikmati dalam konteks yang kosong. Kita mahukan kebebasan, kalau tak kata, kalau kebebasan akhbar itu ialah pemberitaan yang lebih bagus, analisa berita yang lebih bagus, ada kualiti, peningkatan kualiti. Kalau ada kebebasan dan demokrasi, kita mahu juga produktiviti ekonomi, kemakmuran dan peragihan kemakmuran yang sama rata. Jadi tuntutan kebebasan itu ada elemen gunanya, bukan kosong bebas kita, saya boleh buat apa saja yang saya suka tanpa ada makna. It is a common belief that the reformasi mood of 98 and 99 sowed the seeds for the mass protests of recent years, such as the Bersih electoral reform protests and those of the environmental group Himpunan Hijau. And when the yellows and greens combined with other movements such as anti-ISA, the students and other groups with various demands, the sheer number of people on the streets of the city was quite a sight to behold. But the mass appeal of these protests have given birth to a counter-movement, right-wing hardliners that support the political status quo, and they have become increasingly vocal. Misalnya kita lihat gejala baru ialah gejala debat-debat perkauman yang berunsur kaum, yang berunsur agama yang berkembang, lahirnya perkasa misalnya. Ini saya rasa gerakan kontraproduktif. Desakan-desakan yang bersifat illiberal, anti-liberal, anti kebebasan. Ini saya rasa kontraproduktif. Dan ini juga barangkali di setengah-setengah tempat adalah mereka gelisah apabila gerakan reformasi atau pemikir-pemikir gerakan reformasi atau sebilangan aktivis gerakan reformasi itu mendesak kebebasan yang lebih luas, misalnya, mereka rasa takut. Maka adalah desakan misalnya jangan biarkan idea liberalisme berkembang di dalam masyarakat Melayu dan masyarakat Malaysia. Jangan debatkan Islam dan pluralisme misalnya. Ini sebenarnya ketakutan, kebimbangan kita terhadap desakan reformasi, desakan kebebasan dan desakan demokrasi yang diwasi akibat krisis itu. Krisis itu macam memancarkan tenaga yang kuat untuk kita memaksa memikir sebenarnya apa dah jadi dengan negara kita ni, apa dah jadi kepada orang Melayu, apa dah jadi kepada hubungan-hubungan politiknya. Jadi kita pun kemukakan macam-macam cadangan dan idea untuk respons kepada krisis itu. Jadi apabila ada tawaran idea untuk dalam krisis itu, adalah counternya. Satu reaksi akan ada reaksi dalam fizik orang kata. Jadi perkasa, gerakan anti kebebasan, gerakan anti demokrasi, gerakan Ultra Melayu misalnya atau Ultra kaum ini adalah projek counter reformasi. Jadi, dan itu bersifat regresif, mundur ke belakang. Saya rasa tidak timbul masalah. Berbeza-bezanya pandangan orang dalam proses politik ini perkara yang natural dan mesti kita galakkan. Dan usaha untuk menjadikan ada kerangka bersama, framework bersama, ada agenda bersama, ini saya rasa kontraproduktif.
Sebab misalnya begini ya, aktivis media dia tak boleh duduk dengan gerakan politik. Tetapi setiap orang mesti setuju bahawa kita perlukan kebebasan media. Format bagaimana kebebasan media itu boleh dibincangkan lah. Aktivis media, aktivis NGO, persatuan-persatuan masyarakat, ya, parti-parti politik, mesti ada common kesedaran. Jadi common kita tu kita hayati bersama, iaitu kita setuju misalnya muncul bersih, ya. Muncul bersih itu iaitu semua orang setuju kita perlukan electoral reform. Semua orang setuju perkara itu. Soal siapa yang nak bawa agenda itu, bagaimana agenda itu diolah, itu saya rasa terbuka. Malah sebenarnya kehadiran bersih itu sendiri satu force yang powerful dalam proses politik negara kita. Tidak pernah ada lagi organisasi sebegitu rupa dan tidak pernah ada lagi sambutan yang sebegitu rupa dalam konteks ini. Semua orang bercakap tentang misalnya perlukan reformasi sistem pilihan raya, tapi tidak pernah ada sambutan sepopular itu sebagaimana bersih berjaya mengumpulkan orang dalam perhimpunan-perhimpunan mereka. Begitu juga selama ini sudah orang bercakap sejak tahun 50-an, 60-an, 70-an perlunya kebebasan berfikir dan kebebasan akhbar misalnya. Tetapi tidak ada lagi gerakan yang betul-betul powerful kalau kita ukur dari segi demonstrasi misalnya, yang betul-betul populis sifatnya, yang mendesak kepada kebebasan akhbar. Jadi lebih kecil, tetapi idea itu berkumandang. Bagi saya, kalau kita melihat proses politik ini ialah selagi mana orang boleh menganalisa politik dengan bebas, selagi mana dia boleh berbicara dengan bebas untuk mengolah analisa-analisa politik itu dan menggerakkannya itu dengan cara masing-masing, okay, welcome. Jadi saya tidak melihat perlunya mereka duduk semeja bincang sama-sama, synchronize dia punya aktivisme. Saya rasa tidak perlu. Bahkan itu counterproduktif. Bimbangnya begini, kalau mereka bersatu sekarang, pihak pembangkang, NGO, masyarakat bergabung menentang Barisan Nasional, Nasional ditumbangkan, mereka ni masih bersatu, mereka menjadi rigid dan regime baru yang boleh menentang counterproduktif. Saya ni sebagai orang liberal, individualis yang selalu skeptikal, curiga dan waspada terhadap apa-apa elemen besar, grup besar, dominan, kesatuan dan idea-idea yang kita anggap kolektivisme. Jadi saya sebagai individualis liberal selalu curiga elemen-elemen kolektivisme. Saya rasa sustainability ini bergantung kepada idealisme apa yang kita bawa. Kita selalunya ada tenaga untuk membuat sesuatu pada masa depan sekiranya kita melihat ada target sasaran yang kita nak capai. Kalau kita menganggap, oh okey, kerajaan Pakatan dah menang, ya, katalah misalnya kalau Pakatan mengambil alih Putrajaya pada pilihan raya bulan Mei lalu, itu bukannya final stop, itu the beginning of reform. Jadi rakyat mesti kuat menuntut apa perubahan yang dulu tak boleh dicapai di bawah UMNO dan Barisan Nasional yang harus ditunaikan oleh kerajaan Pakatan Rakyat. Kalau tidak boleh ditunaikan di peringkat Putrajaya, di Selangor apa kata? Di Pulau Pinang apa yang reformasinya tu? Misalnya di Pulau Pinang ni ada muzium negeri menganjurkan pertandingan melukis, ubah. Yang temanya Patimah Partisan. Betul, ubah tu generic term, semua orang boleh pakai. Tetapi jelas dia punya kecenderungan partisannya itu. Jadi saya rasa ini counter reformasi. Boleh buat tema-tema apa-apa lain. Ini sebab muzium itu sangat dekat dengan kerajaan negeri. Perkara ini boleh dibuat di luar daripada campur tangan kerajaan negeri atau kaitan dengan kerajaan negeri. Kalau civil society, Dewan Perniagaan ataupun persatuan kaum atau persatuan penduduk nak buat, itu okey, tak ada masalah. Semua orang boleh mempromosikan idea dan kumpulan masing-masing. Ya, tapi bila dikaitkan dengan negeri ataupun dengan negara atau dengan kuasa politik, saya rasa itu tidak produktif. Bagi saya, pentadbiran negeri ataupun negara mesti keluar daripada campur tangan ini. Tetapi kerajaan harus bersifat neutral, memberi ruang-ruang kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam konteks politik masing-masing. Salah satu tujuan asas reformasi itu bagi saya ialah meratakan padang permainan, level playing field. Jadi akses kepada media yang sama, akses kepada proses politik yang sama, pilihan raya yang bebas dan adil, hak-hak pengagihan ekonomi yang sama rata, tidak berdasarkan kaum dan agama,
kebebasan untuk menganut mazhab-mazhab agama misalnya. Jangan kata soal orang Islam nak convert kepada bukan Islam, itu sangat besar lah. At least untuk berbeza mazhab dalam konteks Islam itu sendiri. Haruslah kita didakwa dan dihukum dan diseret ke mahkamah, disiasatkan nak membelanjing misalnya. Ini kan satu proses yang tidak masuk akal. Boleh imam di tempat saya, ketua kampung tempat saya, IJKK tempat kampung tempat saya, boleh datang. Nasihatkan saya, menegur, apa semua boleh. Itu proses-proses yang bersifat sosial, itu boleh. Tetapi nak menyeret orang bela anjing misalnya ke Bukit Aman, itu saya rasa satu yang keterlaluan. Maksudnya bagaimana negara menggunakan kuasa yang secara berlebihan dalam berdepan dengan hal-hal yang pelik seperti inilah. Dan tentunya seniman, penulis, karyawan, aktivis akan mengeluarkan benda-benda pelik kerana mereka cuba memprovokasikan suatu idea dalam masyarakat. Jadi tidak dapat elak. Misalnya Malaysia kini nak laporkan pendedahan. Takkanlah kita harus disiasat 12.30 malam baru nak siasat. Itu tak perlu. Sebagaimana yang berlaku kepada sastrawan negara Datuk Samad baru ni. Ini kan satu excessive use of power. Sepatutnya asalnya tujuan negara ini ialah untuk melindungi semua warganya. Warga ni nak exercise dia punya liberty dan rights dia, hak dia. Sepatutnya itulah kerja negara, melindungi. Tidak, ni negara encroach into your political life excessively. Jadi ini elemen counter reformasi, dan salah satu tugas reformasi ialah menentang budaya ini. Yang menjadi kebimbangan saya, stamina reformasi ini untuk kelanjutan pada masa depan ialah sejauh mana aktivis reformasi, sejauh mana aktivis NGO, sejauh mana aktivis pembangkang, sejauh mana aktivis intelektual, budayawan, penulis, orang media ada stamina untuk injek idea-idea baru, program-program baru untuk mengkritik sistem yang sedia ada dan menawarkan pilihan-pilihan bagaimana sistem ni harus diperbaiki. Kalau mereka dah hilang idea itu, dia anggap samalah BN lepas, tak ada apa-apa pun, kita duduk macam ni lah, habis hilanglah. Keputusasaan itulah sebenarnya yang merosakkan reformasi dan proses politik. Selagi mereka yakin, okey, kita masih ada harapan. Saya sekarang misalnya umur 45 tahun, saya mahu hidup sekurang-kurangnya 20 tahun ke depan, saya harus kembangkan desakan saya ini. Kalau saya tidak kembangkan ini, dia akan menganiaya anak saya. Anak saya nak hidup lagi 20 tahun ke depan. Pada waktu itu, waktu baru dia nak mula alam produktif. Lepas masuk universiti, lepas jadi orang muda. Kalau saya tak menyediakan ruang yang lebih baik untuk anak saya, itu sama dengan saya tidak menjaga hak ehwal kebajikannya sekarang. Tak beri pakaian yang baik, tak beri makanan yang baik, tempat tinggal yang baik. Jadi suasana politik ke depan untuk saya wariskan anak saya itu mesti kurasan yang bebas. Supaya kalau saya sekarang bercakap di siasat polis, dia waktu-waktu itu di siasat tak perlu di siasat polis lah. Soal dia bercakap kualiti tak berkualiti itu satu hal lain. Dan harap-harap dengan ada ruang kebebasan itu, kita berwacana dengan meluas, kualiti perbahasan anak saya itu ataupun generasi anak saya 20 tahun ke depan jauh lebih ke depan daripada apa yang kita geluti sekarang. Kita cakap soal kebebasan orang Syiah tak boleh amalkan. Dulu orang tak akan datang, saya harap orang tak timbulkan masalah tu dah. Memang saya sendiri bukan pengelakon Syiah. Saya pun belum tentu gembira dengan itu. Tapi saya tak kisahlah. Saya tak mahu menganggap Syiah itu sebagai suatu proses pemburuan politik sekarang ni. Kalau anak Syiah harus diburu seolah penjenayah. Kita tak terima sikap itu.